Baik, kembali bersama kami di Rampai Pagi dan seperti yang kita janjikan, kita bersama dalam satu segmen wawancara Al-Uswah Wadah Inspirasi dan Pembangkit Semangat Kesatuan Ibu Bapa Pelatih PKBN. Bersama dengan 3 orang tetamu kita ni pada pagi ini. Begitu meriah rasanya ya. Betul, di Rampai Pagi di pagi ini. Sempat kita menyaksikan tadi satu persembahan yang juga merupakan signature kepada program Khidmat Bakti Negara, khususnya bagi kalangan alumni-nya, Sorak PKBN. Nanti kan akan bertanya juga bila ianya diwujudkan untuk irama ataupun gerakan Sorak PKBN ini, dan kita berbesar hati kehadiran pengurusi Al-Uswah ya, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Suhaili bin Haji Muhyiddin. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dan juga menghadirkan 2 orang ahli ataupun di kalangan ibu bapa alumni PKBN ini, memperkenalkan Yang Mulia Puan Marhamah binti Haji Abdul Kahar dan juga Nur Farizah binti Japar. Assalamualaikum, selamat datang. Selamat berpuasa kesemuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi saya percaya di kalangan alumni PKBN yang membuat persembahanan itu ada di kalangan anak-anak biskitan ya? Ada. Semua ada. Semua. Alhamdulillah. Memang semangat rasanya kita ni pada pagi ini. Baik, kita melangkahkan lagi ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan Kesatuan Ibu Bapa bagi Pelatih PKBN ini. Jadi Tuan, sebagai mukadimah, diambil maklum jua, Al-Uswah Kesatuan Ibu Bapa Alumni PKBN ini mulanya pada tahun 2017. Itu semasa pengambilan program Khidmat Bakti Negara yang ke-7. Sekarang sudah yang paling akhir adalah yang ke-11 sudah. 6 tahun. Syukur Alhamdulillah. Jadi bagaimana perkembangan dan juga efisiensi Kesatuan Al-Uswah ini bagi membawa para ibu bapa ke arah landasan yang betul sebagai satu saluran informasi untuk para ibu bapa pelatih PKBN dari masa ke semasa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih kepada pihak penerbit dan kru-kru Rampai Pagi kerana sudi menjemput kami untuk mewakili Al-Uswah Kesatuan Ibu Bapa Alumni PKBN. Seperti mana soalan tadi itu, berkenaan dengan nama Al-Uswah dulu saya ketengahkan. Al-Uswah ni timbul selepas penubuhan Kesatuan Ibu Bapa Alumni PKBN. Semasa alumni PKBN ke-7. Tapi masa itu memang masih dalam pelatih lah. 2017, 2018. Jadi dari sana waktu itu memang agak susah sebab kami terpaksa melalui temburung dan berbagai masalah terjadi. Dan kelembatan dan sebagainya tu, komunikasi pun agak kurang. Dan selepas tu, tapi dalam kesusahan itu menjadikan kami ini dalam ukhuwah bersatu. Dan tertubuhnya satu GC yang dinamakan Parents PKBN. Bukan saya yang menubuhkan, kami panggil adik, kami macam keluarga sudah. Adik Zimah. Jadi beliau menubuhkan, tapi agak kurang aktif, jadi diserahkan kepada saya. Dan selepas Al-Uswah ini ditubuhkan, apabila ada idea, kerana Kesatuan Ibu Bapa Alumni PKBN ini selalu diberikan peluang oleh pihak, maaf saya tidak menyebut nama ya, pihak KKBS, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan terutamanya juga daripada pengarah PKBN, komandan PKBN, semuanya memberikan dukungan untuk kami ikut serta hari keluarga, berhari raya dan sebagainya itu. Dan apabila tahun 2020 menjelang Covid, ini sejarah paling besar lah. Kenapa tertubuhnya Al-Uswah? Masa itu inginkan ikut, indung-indungkan ikut perbarisan Hari Kebangsaan, sebab semangat daripada anak-anak. Itulah kami pun tidak sengaja kata orang. Macam kata Puan tadi kan, bersemangat jadi orang. Jadi macam tu masih kami hold semangat itu. Jadi terjadilah satu niat untuk mengikuti perbarisan Hari Kebangsaan. Cuma kami tidak boleh menggunakan nama direct Kesatuan Ibu Bapa Alumni PKBN itu. Jadi dalam masa 1 jam saja, yang berhormat masa itu sekarang ini menjadi mantan menteri dan tapi dalam menteri di Jabatan Perdana Menteri dan sedang memangku Menteri Pertahanan kedua. Jadi
beliau dengan pengarah PKBN waktu itu, Yang Mulia Pangeran Kolonel Besara Haji Zulkifli. Jadi dalam masa kurang dari 1 jam itu mencari nama. Jadi inilah yang kenapa nama Al-Uswah itu diterapkan, karena dari saya sendiri minta maaf. Saya sendiri ini ada membuat setiap hari ada doa. Jadi apabila concern berkenaan dengan ke bawah duli itu, akan dibubuh di sana uswatun hasanah. Itu sebenarnya maksud contoh yang baik bagi maksud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam konteks negara kita ini, ke bawah duli memberikan contoh tauladan. Jadi diambil dari sana, dan ke bawah duli Yang Maha Mulia sendiri pun sebagai pencetus idea dan di atas sekali dalam PKBN. Jadi kami ambil di sana Al-Uswah. Itulah untuk menjawab soalan tadi, kenapa nama Al-Uswah dan bagaimana Al-Uswah itu tertubuh. Aktifnya sangat itu bermula tahun 2020. Cuma malangnya COVID-19 terjadi. Melanda. Dan selepas itulah, walaupun masih ada COVID, tapi insya-Allah nanti saya bercerita berkenaan dengan apa komitmen-komitmen yang boleh kami parents ini salurkan untuk pihak PKBN. Alhamdulillah. Baik, walau diterangkan tadi pertubuhan ataupun perkumpulan alumni PKBN ini telah pun mula pada tahun 2017, tapi nama Al-Uswah itu telah pun diwujudkan pada tahun 2020. Alhamdulillah. Baik, untuk Puan Marharmah, ya, kita akan mengetahui macam mana sebenarnya pada awal mulanya anak BIS kita tu mau menyertai program PKBN, dan macam mana dorang Andi boleh tahu adanya program pembangunan jati diri untuk para belia di negara kita ni. Alhamdulillah. Sebenarnya anak saya ni memasuki PKBN ni melalui IBTE ISQ, bukan dari kemahuannya sendiri. Jadi kerana masuk untuk melanjutkan PKBN ni, pasal masuk IBTE, lepas tu pasal apa namanya ni, yang namanya mengambil sijil atau untuk mendapatkan sijil sebelum menamatkan pelajaran, pasal termasuk ke PKBN. Itu asal mula ceritanya. Itu diwajibkan untuk masuk ke PKBN. Jadi mereka ini diberikan bukan pilihan, tetapi individualnya orang diwajibkan, tetapi satu saranan. Program terbaru. Program terbaru itu diterapkan belajar IBTE. Jadi ada pada fasanya tu dorang ini bukan lagi diberikan pilihan ni. Diperlukan untuk menyertai program PKBN selama lebih kurang 3 bulan. Alhamdulillah. Jadi itu awal mula cerita. Jadi mungkin boleh diceritakan pengalamannya apabila anak ini mengikuti. Padahal mula-mula macam adakah jadi sesuatu yang ekspektasi, mungkin anak kau ni mula-mulanya lupa sebenarnya indah berapa minat. Tapi tiba-tiba ada perubahan, itu mungkin boleh diceritakan Puan Marharmah. Syukur Alhamdulillah, banyak perubahannya anak saya. Sebatah keluar dari sana, berdisiplin, rajin, macam pandai menolong kerja di rumahnya, menolong kakak-kakaknya ni. Alhamdulillah. Awal bangun, tahukan dirinya juga. Jadi sebenarnya anak Puan ni menyertai intake keberapa ni? Pengambilan keberapa? PKBN yang ke-11. Jadi yang baru saja tamat latihan. ditauliahkan pada bulan Mac 16 hari bulan Mac lalu. Alhamdulillah. Kalau kita ni beralih kepada Puan Nur Farizah, kami difahamkan Puan ini sebenarnya tinggal di daerah Belaita. Apa barangkali dapat berkongsi antara lain cabaran? Kita ni indah memanggil ia sebagai satu kepayahan, tapi cabaran yang bis kita hadapilah untuk commute ataupun berulang-alik kalau ada waktu lawatan anak kita di pusat program Khidmat Bakti Negara. Mungkin dapat dikongsikan Puan. Alhamdulillah, di atas kerjasama juga dari pihak PKBN yang telah memberi kami surat awal yang memberitahu tarikhnya, jamnya dan tempatnya. Di sanalah yang segala kesusahan kepayahan itu menjadi kesenangan bagi kami. Awal sudah kami itulah awal sudah kami setiap sedia untuk menuju ke sanalah PKBN. Tadi saya tanyakan kepada Puan Marharmah bagaimana perubahannya. Mungkin Puan Nur Farizah pun juga boleh mengongsikan. Alhamdulillah juga anak-anak
anak saya lah seorang saja. Ia pun nampak je perubahannya lah. Macam disiplin, bangun pagi awal juga, menolong juga, banyaklah perubahannya. Paling-paling tu macam kalau mula-mula tu ia baru datang, mak kakak pandai sudah ni buang abok. Pasal dorang di sana kan cek abok apa kan. Sanalah pengalaman ia banyak je macam berkongsi ada peradiannya yang lain. Alhamdulillah. Jadi khidmat Bhatia tu pun jua bukan kepada negara, tapi juga terasa juga sebagai ibu bapa ni khidmat Bhatia tu juga dicurahkan kepada institusi di dalam rumah juga pastinya. Alhamdulillah. Jadi di Culture TV pada waktu ini kita ni paparkan dan kongsikan beberapa visual, rakaman gambar bagi para alumni yang baru saja menamatkan latihan mereka bersama dengan indung bapa mereka. Jadi 3 bulan lebih kurang ada juga selama beberapa tahun tu kerana negara kita ni mengalami pandemik masa tu COVID-19, maka pengambilan untuk program khidmat bakti negara pun ditiadakan ataupun tidak ada. Jadi baru tahun lepas sebenarnya ujung tahun dorang ni masuk dan kira istilah graduate tu tamat latihan pada bulan Mac 16 hari bulan. Jadi barangkali Tuan Haji selaku pengerusi untuk Kesatuan Ibu Bapa ataupun Al-Uswah PKBN ni di mana kita melihat juga barangkali positivity pasal saya percaya PIS kita melihat ni perkembangan pengambilan dan juga para peserta yang menyertai PKBN. Di mana kita melihat positifnya ataupun kebaikannya perkara ini untuk ibu bapa ini bersatu dalam persatuan ataupun perkumpulan Al-Uswah ini. Alhamdulillah. Mendengar soalan pun saya terharu. Jadi beginilah, saya dari PKBN 7, 8, 9, 10, 11. Lebih kurang 6 tahun memang mengikuti kerana kami pun bukan saya seorang, ini kerja berpasukan. Kami pun mengadakan sebuah organisasi yang ahli jawatan kuasa Al-Uswah. Jadi berbicara dulu berkenaan dengan anak-anak alumni PKBN sebab ada 2 aspek. Aspek parents, kami panggil parents indung ibu bapa dan satu lagi alumni. Jadi bila melihat perspektif daripada natijah yang didapati oleh anak-anak alumni, anak-anak belia Brunei Ketani ini, memang lumrah macam cerita tadi, memang itu satu bukan sekadar cerita kosong. Tapi amat bermakna kepada seluruh indung-indung yang anaknya masuk ke dalam PKBN akan mendapatkan perubahan yang agak besar. Ini yang dapat saya bawa 2 orang. Kalau boleh saya bawa semua lagi bagus. Panjang cerita. Tapi untuk rangkumannya, alhamdulillah. Kata orang hampir 100% perubahan, transformasi anak-anak ini jauh improve lah. Untuk menjadi anak belia wawasan yang begitu diharapkan mendiri dan memang sayangkan negara. Kalau dulu bukan apa kata orang merendahkan anak-anak, tapi memang ada perbandingan dan perubahan yang positif melalui PKBN ini. Sebab itu saya sayang sendiri dengan PKBN walaupun saya bukan dalam PKBN anak-anak ini dan bukan ahli PKBN, tapi selaku ibu bapa masih kami dengan ahli jawatan kuasa Al-Uswah committed. Sebab kami melihat ada perubahan anak-anak ini. Sebab kita ini zaman berganti zaman. Macam dulu kita boleh hidup kata orang di kampung-kampung sendiri macam. Tapi anak-anak sekarang ini saya mohon dengan apa yang dipelajari di dalam PKBN ini, untuk menjadi anak-anak yang ada 3 perkara lah. Satu, kalau hendak, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hendak dunia hendaklah dengan ilmu. Kalau hendak akhirat hendaklah dengan ilmu. Dan kamu hendakkan dua-duanya hendaklah dengan ilmu. Jadi tidak ada kompromi. Mestilah dengan ilmu. Itulah bukan cabaran tapi kewajipan yang wajib digalas oleh anak-anak belia sekarang ini. Kerana itulah PKBN ditubuhkan sebab jangan menjadi kita mengikuti zaman.
Jadi jangan ketinggalan zaman dengan transformasi dunia yang sekarang ini. Walaupun pada dasarnya Tuan Haji, maafkan saya, anak-anak masa ni mempunyai cetusan ide yang baru yang mungkin juga mengikut perkembangan peredaran zaman, tetapi mereka ini bagi pendapat saya masih perlu dipimpin dan dibimbing. Jadi dalam hal ini juga untuk Puan Marhamah dan juga Puan Nur Farizah ini baru seorang ni yang masuk program PKBN. Mungkin akan ada lagi digalakkan anak-anak bisita seterusnya. InsyaAllah. Jadi mungkin boleh dikongsikan. Mesti mana perkara baik. Puan Marhamah boleh kongsikan seruan kepada ibu bapa yang lain yang berhasrat mungkin untuk membawa anak-anak mereka mendaftarkan program Khidmat Bakti Negara ini. Alhamdulillah, pada para ibu bapa antar tahanan bis kita ke PKBN, pasal kalau masuk ke sana tu memang macam-macam ilmu pengalaman yang akan diorang pelajari di sana untuk berguna untuk yang boleh mengajar orang ini untuk lebih berdikari. Macam mana dengan Puan Nur Farizah? Ya, harapan. Harapan memang besar. Tapi saya pun berharap mudahan anak saya lah, seorang saja yang ikut PKBN. Mudahan cita-citanya tercapai lah, yang ingin memasuki Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Alhamdulillah. Mudahan tercapailah harapan saya pasal untuk ia. Saya percaya juga indung bapa yang anak-anak mereka telah menyertai program ini cukup berbangga melihat sijil tamat latihan. Saya sendiri anak yang paling tua sudah menyertai program Khidmat Bakti Negara beberapa tahun kebelakangan. Saya sendiri bangga apabila mereka ni mengenakan uniform ataupun sudah nampak segak padahal masih di umur remaja. Itulah keistimewaannya di PKBN. Sebenarnya bukan saja dari segi penampilan, tetapi pastinya dari segi akhlak dan juga ilmu yang diterapkan di dalam kehidupan seharian. Akhirnya ingin mengetahui sebenarnya Tuan mengenai dengan pencapaian yang telah pun diungkayahkan bersama dengan ahli-ahli jawatan kuasa Al-Uswah dalam sama-sama memberi sokongan dan komitmen kepada pihak bahagian Khidmat Bakti Negara dan juga program Khidmat Bakti Negara ini. Secara ringkas dalam 2 minit. 2 minit Tuan Haji. Saya ini kalau pukul rapat memang. Alhamdulillah secara ringkasnya Al-Uswah telah banyak memberi komitmen, tapi hendaklah dengan restu dan izin daripada pihak KKBS dan BKBN dan PKBN. Jadi kami dapat mencapai sudah untuk kata orang beberapa program kempen kebersihan, sambutan hari raya, sambutan hari keluarga, dan paling utama bagi kami untuk mengikuti perbarisan hari kebangsaan setiap tahun. Dan kerana anak-anak kami ini macing, kami pun iri hati awalnya dan dibawa orang yang baru termasuk Puan Nur Farizah hari itu, suami isteri ikut. Jadi itu antara perkembangan dan insya-Allah akan terus orang merangka. lebih beraktivitas lagi. Dan untuk mengambil kesempatan sedikit, kami juga ingin orang mewakili seluruh kesatuan ibu bapa alumni PKBN, bukan hanya dari 7 ke 11 tapi dari awalnya penubuhannya, amat menjunjung kasih kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang mencetuskan idea PKBN ini dan memang landasan yang betul dan amat diperlukan lah. Alhamdulillah dan semoga terus maju jaya juga kepada Kesatuan Ibu Bapa Al-Uswah PKBN ini terus berkhidmat seperti yang mereka nyatakan, bersedia berkhidmat dan berbakti. Juga terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi menyertai kami. InsyaAllah silaturahim tidak akan putus. Amin. Sebenarnya menerusi ini pun dapat kita lihat bukan saja kerjasama ATU di antara ibu bapa, tapi kelompok ibu bapa dan juga para belia ini dapat bersilaturahim dan juga bekerja bersama untuk matlamat dan juga objektif yang sama. Betul sekali. Kalau tadi Tuan Haji nyatakan hanya 2 orang ibu bapa, tapi sebenarnya di balik kamera kita ni ada lebih ramai lagi ibu bapa yang ada di sini. Jadi terus maju
berjaya dan semoga berjaya ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Itulah ya. Syukur alhamdulillah telah pun kita ikuti ya sebentar tadi satu sesi wawancara bersama dengan pengerusi Al-Uswah dan juga ahli-ahli Al-Uswah, wadah inspirasi dan pembangkit semangat Kesatuan Ibu Bapa Pelatih PKBN. Kita ni pun rasa semangat, apatah lagi telah pun mengikuti satu persembahan sorakan PKBN. Mungkin lepas ini dapat kita ni belajar bersama dengan alumni PKBN. Siapa solo? Bagaimana? Hani atau solo? Okey, yang tadi yang bersorak. Mungkin boleh bolehlah. Ya. Baik, itu kita bawakan untuk pagi ini juga berkenaan dengan pendekatan kita bersama dengan beberapa orang ibu bapa bagi kumpulan Al-Uswah Kesatuan Ibu Bapa PKBN, pelatih PKBN. Jadi nanti akan kita bawakan juga satu segmen ceramah Ramadan yang juga memperkatakan mengenai dengan kelebihan bersedekah. Kita akan berehat dulu seketika Auda untuk bersama mengikuti siaran berita 9 pagi bersama dengan rakan penyampai berita. Jangan ke mana-mana, di pagi hari Ahad kita bersama 11 Ramadan bersamaan dengan 2 April.